Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di akhir Muharram, 30 Muharram 1444, bersamaan dengan 28 hari bulan 8 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Surah 49, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan insya-Allah kita ambil satu ayat je. Maaf, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, kita ambil satu ayat saja supaya tidak panjang, dan ayat ini menyentuh kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, larangan mencemuh dan merendah-rendahkan orang lain. Larangan mencemuh, memperli, menghina dan memberi gelaran buruk kepada orang. Ini antara larangan Allah Ta'ala larang kepada kita dalam ayat yang kita akan baca ini. Jadi kita tak boleh hina orang, tak boleh kata tak baik kepada orang, tak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sopan, yang menyakiti hati kawan. Dan juga larangan memberi gelaran buruk pada orang, depan dia ke belakang dia. Kalau gelaran tu dia suka, tak apa. Tapi kalau dia tak suka, itulah yang dilarang. Baik para jemaah sekalian, seperti biasa kita akan mula dengan baca ayat. Satu ayat je, tapi dia punya perbahasan dia agak panjang lah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1138. 1138. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Tengok balik semula kepada terjemahan ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Ini seruan yang keberapa? Yang keempat. Ingatlah. Dalam surah Al-Hujurat ini ada lima kali panggilan Allah seru orang yang beriman. Di awal surah dulu kita dah sebut kata-kata sahabat, apa nama dia? Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, apabila kamu dengar ayat Quran, Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, buka telinga, celek mata, buka hati, buka dada. Sebab apa? Di sana sudah pasti adanya arahan perkara baik yang Allah nak suruh kita buat, dan terdapat larangan daripada perkara yang jangan dibuat. Maka ayat ini ayat yang keempat, seruan yang keempat, ya ayyuhallazina amanu, dalam surah kita ini. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, tengok kepada terjemahan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu puak dari kaum lelaki mencemuh. Yaskhar ni maknanya kita hina orang tu dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, dan kerana harus di sini makna mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan wanita mencemuh dan merendah-rendahkan suatu kaum dari wanita, dan dalam kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik dari mereka. Ini dalam ayat ini Allah Ta'ala ulang dua kali. Laki-laki satu puak, perempuan satu puak. Biasanya kalau sebut ya ayyuhallazina amanu itu cukup sekali je. Tapi kenapa dipisah? Ulama tadabbur kata sebab pentingnya akhlak ini kepada dua-dua pihak. Maka wanita disebut secara khusus, jangan hina kawan-kawan, jangan. Kemudian yang kedua, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah pula kamu panggil memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Dengan gelaran yang buruk. Panggil orang tu macam-macam gelaran, label. Tulis. Jangan melabelkan orang dengan label yang buruk. Apalagi kalau label tu label yang menunjukkan kesesatan, keburukan yang begitu dahsyat, lagi teruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, maka amatlah buruk sebutan nama fasik kepada seorang sesudah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Kita tak mau jadi orang zalim, jadi kita jangan buat benda yang boleh membawa kerusakan kepada kita dan kepada semua orang lain. Hati-hati para jemaah sekalian, jangan mudah melabel orang, buat tuduhan, buat gelaran yang buruk kepada orang, jangan. Kita pergi kepada huraian ayat.
Allah Subhanahu wa taala larang hamba-hamba dia daripada yaskhar. Makna yaskharnya dia kata apa? Mencemuh, menghina, memperli orang lain. Jangan. Boleh jadi orang yang kita hina tu lebih baik daripada kita. Ingat baik. Boleh jadi orang tu, orang yang dihina tu lebih baik daripada yang dihina. Dia kata as-sukhriyah itu, tulis apa makna sukhriyah? Sukhriyah tu dengan makna kita buat kata panggil kepada orang, perli orang dengan niat tanakus, nak merendahkan kawan tu. Kita kata mencemuh lah orang ni, tak mau lihat tu dia tu tak baik. Jangan. Baik, boleh jadi orang yang kita cemuh lebih baik daripada kedudukan dia. Dan juga larangan daripada mengaibkan orang. Wala talmizu anfusakum. Dua, jangan mencela orang, mengaibkan orang. Jangan. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, dan larangan daripada melemparkan gelaran-gelaran yang buruk, panggilan yang tak comel. Semua perkara itu boleh membawa kepada apa? Boleh membawa kepada orang tu jadi fasik, ataupun orang yang dituduh tu dianggap fasik. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ini ayat ini memberi satu peringatan besar kepada kita para jemaah sekalian. Siapa dia buat dia tersalah, hendaklah dia bertaubat. Siapa dia buat dia tersalah, kena taubat. Kalau tersalah buat, terlupa, taubat. Tak taubat juga, faulaika humu az-zalimun. Itulah manusia yang zalim. Manusia yang zalim. Kita nak jadi manusia zalim? Tidak mau jadi manusia yang zalim. Kita nak jadi manusia yang baik-baik, manusia yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada al-munasabah. Apakah munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Dengar ni. Lamma iqtadatil ukhuwatu, akhir ayat yang lepas Allah peringat pada kita apa dia? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bila bersaudara, dia kena muamalah dia dengan saudara dia mesti muamalah yang baik. Tak boleh pula kata ini saudara kita, kita hentam dia, kita pukul dia, kita cela dia, kita perli dia. Orang Kelantan kata kita nganyi ke dia. Nganyi itu makna perli. Ambil dia punya gelas, sorry. Nganyi, perli, makna perli. Tak boleh kita perli dia. Maka ayat ini memperingatkan ukhuwah itu jangan dirusakkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara, maka kamu jangan sekali-kali merusakkan persaudaraan kamu itu dengan apa? Dengan perli, mengaibkan, menghina, dan juga membuat tuduhan yang buruk kepada orang. Buat tuduhan kepada buruk pada orang. Boleh jadi kalau tidak dipesan, tidak diperingatkan, dibimbangi. Apa dia bimbang? Dibimbangi kamu terlupa, ghaflah, pergi masuk juga. Sehingga para ulama mengatakan, orang duduk dalam majlis ni orang mengumpat orang. Kita tak kata apa, kita diam je. Tapi kita tak keluar daripada majlis itu. Ini kita takut ni. Kita tak keluar, kita tak bantah, maka orang itu dianggap musyarakah, dianggap bersama dalam majlis itu.
Allahu Akbar. Karena itu tengok ayat ini Tuhan sebut dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu yastahzi, jangan kamu mencemuh ataupun memperli kaum yang lain. Kata di para ulama, dia kata boleh jadi yang kata tu seorang je, yang bercakap tu seorang yang ada hina orang. Kita kata dalam majlis lah, dalam satu majlis penerangan isu semasa, dalam kurungan dia mengumpat. Tak ada. Pernah tak kita tengok di banner, malam ni majlis penerangan isu semasa, Elias mengumpat? Ada? Tak ada. Tak ada orang tulis. Tapi hakikatnya ada ke tak ada? Hakikatnya gitulah. Bunyi isu semasa tapi nya hina orang, dia kata ke orang, dia perli orang, cukup lengkap. Jangan main-main. Jadi yang bercakap tu seorang, Allah kata yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa jadi kaum? Tanda ni pelajar. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Sebab oleh kerana dia seorang yang bercakap, tetapi satu kumpulan yang ada bersama dia tidak bantah, tidak mengingkari, tidak larang, maka dianggapkan yang mengumpat itu kaum, kumpulan yang ada dalam tu. Ini yang kita takut sekarang ni. Sekarang ni kita ada dalam dewan secara bersemuka, kita ada dalam dewan secara alamaya. Ada ke tak ada? Banyak geruk-geruk ni. Geruk masjid ada, geruk surau ada, geruk sekolah ada, geruk sekolah rendah pun ada lagi. Dia kata ini kumpulan geruk sekolah rendah best tahun 1980. 80 ni orang tua lah mengopak ni. Seorang buat keluar pos tuduhan pada orang, yang lain senyap membisu, kamu yaskhar qaumun min qaumin. Hati-hati kita. Saya tak mampu nak larang. Speaker di tangan dia, mic di tangan dia, kita keluar lah. Kalau rasa tak betul dia punya cakap, sama ada kita bantah atau kita boikot. Kenapa nak keluar? Saya tak boleh dengar, ini fitnah. Keluar. Sekurang-kurangnya 2-3 orang dekat pintu perasan, tahu kita mengingkari, bantah perbuatan mungkar yang berlaku dalam itu. Ini di antara sebab dia kata yaskhar qaumun an qaumin. Tak semesti semua orang bercakap, seorang bercakap yang lain dia qaumun an qaumin. Allahul musta'an. Allah kata boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu, orang yang hina itu lebih baik daripada kamu, orang yang kamu hina. Ini banyaklah penghinaan hari ni, kita tak perasan, cakap sedap. Baik, kita tengok apakah jenis as-sukhriyah, mencemuh itu, perkataan yang tidak baik itu apa dia, yang menghina dia itu apa. Tulis senarai, saya tulis nombor banyak ni, pelajar-pelajar tulis sendiri. Kata di Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari ini, dia kata ikhtalafa ahlut ta'wil, ulama tafsir menyatakan pelbagai jenis sukhriyah, cemuhan, kata-kata buruk kepada orang itu yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama, dia kata sukhriyatul ghani minal faqir. Orang kaya menghina orang fakir. Dia tu apa adalah, dia panggil ada tulang keringnya, dia ada, maknanya tak ada isi. Satu. Maka dilarang kita menghina orang fakir kerana kefakiran dia, tak boleh. Tapi kalau dia fakir, dia pemalas, dia pula pasal jenis macam-macam perangai lain, kita tak hina kerana dia fakir, tapi kita tegur dia kerana keburukan akhlak dia, itu lain. Yang kedua, Allah Ta'ala larang daripada mendedahkan keburukan orang yang beriman apabila dia tergelincir, tersalah kaki, kata orang. Orang ni orang baik,
Orang ni orang baik, orang soleh. Tapi syaitan perangkap dia terjebak dengan satu perbuatan yang tidak baik. Banyak kita ni sebenarnya kalau nak cari keburukan kita pun banyak, keburukan orang pun banyak. Dia tersalah. Kita kata nak buat contoh payah. Buat contoh kan orang kata perli kawan pula ni. Ayat jangan perli, dia perli, payah dia nak kata. Contohlah kita kata orang ni orang baik, tapi dia terfitnah dengan perangkap wanita contohnya. Pergi mengorak dengan bini orang. Na'udzubillah. Ataupun orang ni orang baik, tapi ada kecenderungan kepada LGBT. Na'udzubillah. Oh, kita duduk canang habis dah. Tak. Menasihat kepada dia supaya berhenti, supaya bertaubat. Kalau tidak, kita akan ambil tindakan. 2. Apa lagi? Kata Ibnu Jarir, lebih baik dia kata amma binahihi, kita umumkan semua bentuk larangan itu. Asalkan benda itu menghina orang, jangan buat. Mencemuh orang, memperli orang, tak usah. Itulah sepatutnya. Ada juga yang mengatakan, ahli tafsir lain kata, dia kata qad takunu fi hayatihi, ada kalanya kita perli orang dalam gerak-geri dia. Mana kejadian orang ni, mungkin dia jalan tempang, jalan sengit, kita pun panggil lah gelaran-gelaran si tempang, si sengit, jalan 3 selendar contohnya. Orang ni rendah, orang ni tinggi. Ada kalanya sukhriyah bi kalamihi, kita hina dia, cemuh dia dalam kata-kata, tutur kata dia. Boleh jadi dia cakap gagak, cakap dia gagak dah. Bila cakap mana gitu, maknanya macam-macam. Kita pun ikut juga. Anak-anak pelajar dengar, siapa dia perli orang, hina orang dengan cakap gagap, dia akan jadi gagak. Ramai dah kita jumpa orang gagak. Kata awak ni sebenarnya gagak ke tak? Dia tidak. Bila terjadi, bila dia hina kawan dia, kawan dia tu gagak sungguh, dia pergi perli kawan tu, tak lama dia jadi. Na'udzubillah. Allah Ta'ala bayar kat dia. Jangan bayar. Macam parodi ke apa dia panggil, cerita ni hodok main dalam TV, hodok hina orang, dia taklid suara orang tu. Dia ambil suara orang tu, dia main-main. Ini masuk dalam sukhriyah ni, jangan duk gurau main. Kemudian di antara lagi, dalam gerak-geri, cara bercakap, dalam muamalat, semualah, semua bentuk itu boleh menghina orang, jangan sukhriyah. Allahu akbar, na'udzubillah lah. Waktu kita mengajar, kita dengar ceramah ni, kita ingat, lepas tu jumpa geng-geng membawang ni, buka pintu balik, fitnah, sukhriyah, kata tak baik kepada orang. Na'udzubillah. Kata Imamul Ghazali, tulis Imam Ghazali dalam kitab di Ihya Ulumuddin, dia kata makna as-sukhriyah itu, makna sukhriyah, mencemuh itu makna istihanah, menghina dan menghina orang, itu satu. Wat tanbih 'alal uyub, kita duk canang kelemahan orang, keaiban orang, untuk orang ketawa, untuk orang suka. Ni bahaya ni. Tengok orang ni, kita pun cakap, ikut tiru cakap dia, orang pakat ketawa, suka. Itu menghina orang. Sebab tu dia kata qaumun an qaumin. Seorang bercakap, satu dewan ketawa, semua sekali dianggap menghina orang. Na'udzubillah. Sama ada kita ikut muhakat, ikut gaya dia berjalan, gaya dia bercakap, gaya dia macam-macam. Qad yakunu bil isyarat, dengan isyarat je. Kita tak kata, tapi isyarat. Wa idza kana bi hadratil mustahzi' bihi, kalau dah depan orang, depan dia, tuai ada sini, kita hina depan. Wapi, maka bila dia tak nama mengumpat ni tuan tak ada, tapi nama dia menghina, mengandungi makna mengumpat. Sebab lepas dia orang akan buat pula, dia tak ada lepas ni orang akan perli juga. Panjang cerita Imam Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Na'udzubillah. Maka Allahu Akbar,
perbuatan menghina orang ni perangai siapa? Tulis. Perangai menghina orang ni perangai kafir, jahiliah. Manakah dalil? Ini menariknya cara kita belajar ni para jemaah. Kita belajar dengan dalil. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 212. Allah Ta'ala sebut, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Zuyyina lilladzina kafaru, diperhiaskan kepada orang kafir itu, terpedaya hidup dia dengan kehidupan dunia mewah. Mana banggalah dengan kehidupan dia. Buka apa dia buka kedai syarikat semua laku belaka. Tapi yaskharuna minal ladzina amanu, mereka menghina orang yang beriman. Macam-macam. Maka Nabi kita larang dalam sebuah hadis ini kita dah baca semalam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim saudara pada muslim yang lain, jangan kamu zalim dia, jangan kamu tinggalkan dia tanpa diberi pertolongan. Dia dihina oleh orang, dia diunanya, kita ada elak, kita mesti tolong, mesti bantu, mesti bela. Wala yahqiruhu, dan jangan kamu hina dia. Allah. Hadis ni rawahu Muslim. Baik para jemaah sekalian, dalam ayat yang sama Allah peringatkan kepada wanita. Dengar ni, para muslimah kita yang ada di alam maya, di alam nyata. Wala nisa'um min nisa', janganlah wanita itu menghina wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun, boleh jadi orang yang kita hina lebih baik daripada kita. Allahu Akbar. Jadi ayat ini khas larangan kepada siapa? Kepada para muslimah wanita, jangan hina orang. Ada kata-kata motivasi daripada ulama salaf. Tulis ni kata-kata menarik, sebar-sebarkanlah. Kenapa kita nak hina orang? Kenapa kita nak bangga diri? Kita tengok orang. Kalau kita tengok orang tua, kita jangan kata orang tua ni malah ibadat. Tak. Kita kata dia sudah lama hidup, setiap hari dia solat, dia telah berpuasa, dia telah mengerjakan haji, dia berapa kali khatam Quran, orang itu lebih baik daripada aku. Sepatutnya begitu. Kita tengok orang muda daripada kita pula, dia lebih muda daripada saya, walaupun ibadat dia tak banyak pada saya, tapi maksiat dia kurang pada kita. Kita dah lama hidup, dia lebih baik daripada saya. Maknanya ilmu meletakkan sangkaan baik kepada orang, barulah kita tidak menghina orang. Kerana kita anggap orang ni dulu pada kita, orang ni kemudian daripada kita. Ada kita ni kadang-kadang kita dah hina orang. Ni masalah kita ni. Kadang yang dah hina orang tu ada agenda. Agenda dianya menggilak body, dia tu nak naik. Itu bahaya. Dia hina orang sebab dia nak naik dia. Ataupun setengah orang ni dia tak hina orang, dia sendiri tu menaikkan diri dia. Saya ni dipuji oleh orang, saya dia, ni pun penyakit ni. Dia panggil penyakit. Allahu Akbar. Semalam kita bagi tazkirah merdekakan negara kita daripada penjajah, merdekakan kehidupan kita daripada penjajah. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita merdeka jiwa kita daripada cengkaman dunia. InsyaAllah tajuk kita dalam siri kuliah malam ni, merdekakan jiwa kita daripada cengkaman dunia, daripada hubbud dunia wa karahiyatul maut. InsyaAllah tajuk kita. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat. Perkara yang kedua, larangan yang kedua adalah ayat ini. Tulis, wala talmizu anfusakum. Ini larangan yang kedua,
wala talmizu anfusakum. Allah Ta'ala kata, dan jangan setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. La talmizu ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din faya'ibahu wa yaqdahu fi. Talmizu dengan mana at-ta'nu. At-ta'nu ni kita buat tuduhan. Jangan kamu menyatakan keaiban orang, buat tuduhan orang. Orang ni tak baik, orang ni begini, orang ni begini, itu kita. Jadi semua ni larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia kata la talmizu anfusakum? Ini menarik ni. Tengok ni pelajaran. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut la talmizu anfusakum, mu jangan menghina diri kamu. Jangan hina diri kamu. Maknanya hina diri kita sebab apa? Sebab bila kita hina orang, orang akan hina kita. Bila kita hina orang, orang akan balas balik pada kita. Ingat ke tidak larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Nabi kita larang daripada mencela ayah sendiri. La'anallah man sabba walidai. Allah Ta'ala laknat siapa yang memaki dua ibu bapa dia. Sahabat tanya, "Kaif? Macam mana orang itu maki ayah dia? Dia sayang kepada ayah dia. Dia sayang kepada mak dia. Betul tak? Kau tak sayang? Sayang ke tak? Royak dulu. Sayang? Habis macam mana dia kata dia maki mak ayah? Jawab dia, man sabba abar rajul, siapa dia maki ayah orang mau orang maki ayah kita. Dia kata, ni bahasa bodoh, anak pok tak reti ajar. Kawan tu kata apa? Pokmu lah. Itu makna maki ayah sendiri. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan kata, la talmizu anfusakum. Kamu jangan apa? Jangan mengaibkan diri kamu sendiri. Maknanya bila kita buka keaiban orang, Allah buka keaiban kita. Ini yang kita takut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata siapa dia mendedahkan rahsia orang, Allah Ta'ala akan dedahkan rahsia dia walaupun benda itu berlaku dalam rumah dia, orang tak tahu. Ayat ini cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Dalam hadis, dalam kata-kata para ulama salaf, dia kata, tulis ni, man ayyara akhahu bizambin, siapa dia hina saudara dia dengan sebab kawan itu berdosa. Bila kawan itu berdosa, kita canang, kita sebarkan. Dia kata lam yamut hatta ya'malu. Allahu akbar. Orang itu tidak mati melainkan mungkin dia terkena tempias dosa tersebut. Kalau dia tak buat pun, mungkin orang fitnah ke dia. Allahu akbar. Seorang ulama salaf, nama dia Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala, dia kata, tulis kata-kata ini. Saya bila tengok kata-kata ini, kita pun jadi termotivasi. Dia kata, aku kenal di Madinah ni orang yang tak ada keburukan bagi dia. Peribadi dia baik, akhlak dia baik, tapi dia terjebak dengan apa? Dia terjebak dengan menghina orang, membongkar rahsia orang. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kepada dia keaiban yang akhirnya orang bongkar rahsia dia. Na'udzubillah. Dia kata, aku kenal di Madinah ini ada orang yang akhlak dia tak berapa baik, tapi dia tidak sibuk dengan keburukan orang. Allah Ta'ala rahsiakan keburukan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati tuan-tuan, hati-hati para jemaah. Kita duk mendedahkan keaiban orang, mendedahkan keburukan orang. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah, nanti Allah dedahkan keburukan kita. Orang kapur kata tak habis nak makan lah. Apa dia tak habis nak makan? Maknanya tak cukup bumi, kita nak lari ke mana apabila rahsia kita didedahkan oleh orang. Wal'iyazbillah. Marilah kita jaga kita. Kalau macam ni, macam mana pula Abu Anas? Kita nak faham macam mana? Dalam hadis Nabi suruh larang benda mungkar. Sekarang ni tak boleh pula dedah rahsia orang. Kita kata memang benda mungkar kena larang, tapi bukan makna kita mendedahkan rahsia orang yang tersembunyi itu.
Orang tu wajib kita kena engkar, wajib kita kena nasihat, wajib kita kena larang. Tapi bukan mana larang itu mendedahkan. Dia kata belit juga ayat tu dah. Tapi kena pandai lah. Mana larang mungkar, bukan mana kita dedahkan kemungkaran. Kita larang perbuatan orang itu. Dengar ni, bahayanya orang buat tuduhan, buat fitnah kepada orang. Dia kata apa? Hadis, ayat Quran dulu. Ayat Quran yang melarang ni, tengok surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka, neraka bagi orang yang menghina, memperli-perli orang. Jangan. Humazah lumazah ni dia main dengan ekor mata ya. Gitu ya. Orang terlalu dia tunjuk isyarat kepala pening ke, turut isyarat orang ni sengit ke. Itu pun dia panggil lumazah. Humazah lumazah. Carilah dalam ayat tu. Hadis, tanda hadis. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala fi mu'minin ma laysa fi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Siapa dia kata kepada orang mukmin yang dia tak ada, kita kata orang ni jahat sekian-sekian, sedangkan orang itu tak buat pun, askanahullahu, Allah Ta'ala akan letakkan dia dalam, dia kata radghatul khabal, dalam neraka yang penuh dengan air nanah daripada ahli neraka, na'uzubillah. Dia tak boleh keluar daripada neraka itu sehingga dia boleh keluar daripada tuduhan dia kepada orang itu, na'uzubillah. Hadzal hadis akhrajahu Abu Daud bi sanadin sahih. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita takut daripada terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang ini, maka kita kena berhati-hati, kena beringat. Larangan yang ketiga, tengok ayat. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah pula kamu panggil memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Gelaran yang buruk. Kita panggil orang ni bahasa tu, kita panggil orang ni macam-macam lah panggilan. Hari ni termasuklah perlabelan dia panggil. Kita buat satu label buruk, kemudian kita campur atas kepala orang. Kita kata label orang ni dituduh sebagai satu kumpulan yang sesat. Maka dalam kumpulan ini dia anggap Allah Ta'ala, menganggap Allah Ta'ala sebagai makhluk. Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk berjisim. Tiba-tiba label itu kita letak atas orang yang kita benci. Maka ini satu gelaran yang buruk, yang berat untuk kamu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Tuhan kata apa? Siapa dia kata-kata buat sebab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Makna nama yang buruk selepas dia beriman. Sama ada orang tu orang beriman, kita letak gelaran buruk, ataupun si penggelar itu sendiri telah keluar daripada soleh kepada orang yang fasik kerana dia buat tuduhan jahat kepada orang. Hati-hati para jemaah. Maka dalam ayat ini gelaran buruk, tengok kata Imamun Nawawi, tulis kata Imamun Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Yang kita duk belajar kita azkar sekarang kan. Qala ittafaqal ulama, sepakat para ulama mengatakan haram meletakkan gelaran, labelan kepada orang dengan dia apa yang dia tak suka. Seperti A'mash, orang ni orang juling, pandang sebelah, pandang serong, orang buta, orang itu gelaran. Tapi kalaulah sebagai nak mengenali hak mana pak cik tu, pak cik hak tempang tu, itu tidak menghina. Hak mana pak cik tu aku tak ingatlah. Alah yang buta sebelah, lain, yang tak ada telinga sebelah, contohnya kita kata yang hidung sengit, yang ada nyanggut jepuk, itu lain, berjalan tempang. Tapi kalau sebut kerana keaifan dia, kelemahan dia, maka itu nama dia menghina. Jangan main-main. Sabab nuzul, dengar sabab nuzul ni. An Abi Jabirah, jaga nama ni, nama di kalangan sahabat. An Abi Jabirah bin Ad-Dhahhak
Al-Ansari radhiyallahu anhu qala fina nazalat hadhil ayah. Ayat ini turun kepada kami. Jadi sahabat dia mengaku. Ayat mana? Wala tanabazu bil alqab. Kamu jangan beri gelaran-gelaran buruk kepada orang. Qala qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mari ke Madinah. Setiap orang di Madinah tu ada 2 nama atau 3 nama gelaran. Nama dia kita kata apa dia ni nama. Tapi dia ada gelaran pula. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya fulan. Nabi kita panggil, "Hey fulan." Fayaqulu mah. Rasulullah, jangan sebut nama tu. Ya ghadab, dia tak suka nama tu. Dia tak suka nama tu. Jadi kita ni ada orang nama dia, contohnya kita kata nama dia Abdullah. Kita pergi panggil gelar buruk pada dia. Bahasa sini Pok Loh, kau panggil Pok Dogo kau, panggil lah Pok apa pun. Jadi kita pergi panggil, "Baik Dogol." Lah, nama dia Abdullah. Dia tak suka, tak boleh panggil. Jadi Nabi dia tak tahu nama sebenar orang tu. Orang tu ada 2-3 nama. Dia dengar orang kata, dia panggil juga. Sahabat kata Rasulullah, tuan dia tak suka nama tu. Fa'unzilat hadhil ayah, maka turun ayat Quran ini, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu panggil nama-nama gelaran orang yang kita tak suka. Jangan main. Jadi kita sekarang ni banyak gelaran kita tak suka. Tapi bila orang tak suka dengan kita, dia panggil gelaran yang buruk. Nama kita comel-comel pun dia panggil ikut say. Lah, jangan main. Allahul musta'an. Maka Allah kata bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Siapa yang larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruk sebutan nama fasik kepada seorang sesudah dia beriman. Sama ada dia kita gelaran kepada dia, gelaran buruk, atau dia sendiri telah bertukar menjadi orang fasik. Wal iyazu billah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada sifat menjadi fasik. Dituduh orang jahat-jahat. Sekarang ni penuduh-penuduh dahsyat. Dia senang, dia nak tuduh orang sekarang buat senarai. Dia panggil al-qaimatuz zalimah, qaimatun sauda, senarai hitam. Nah, orang panggil senarai hitam. Buat senarai, dia tuduh orang ni dengan gelaran label tertentu, sebarkan. Jahat. Ambil poster-poster pula. Ni sekarang ni ada video pendek pula. Dia ambil gambar-gambar ustaz yang dia tak suka dengan label tertentu, dia siarkan kepada orang. Tunggulah awak di akhirat esok, kita nak keluar daripada sifat orang beriman kepada fasik. Tunggu, kita tak di dunia ni, awak boleh buat video, boleh buat senarai, boleh buat sebaran-sebaran, tapi di akhirat esok tunggulah apa yang akan berlaku kepada kamu. Wal iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada menjadi orang yang zalim. Allah kata, wa man lam yatub, siapa dia tidak bertaubat daripada sikap menghina saudara dia yang beriman, daripada sikap mengaibkan orang, daripada suka menggelar-gelar, melabel-labelkan orang, fa innahum humuz zalimun, kerana mereka lah orang yang menzalimi diri sendiri. Sebab apa? Sebab dia telah meletakkan dirinya untuk dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah perbuatan yang cukup berbahaya. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah 3 sifat buruk yang kita ambil pada kali ini. Kita akan sambung lagi sifat buruk ini dalam CD yang akan datang. Ada lagi berapa sifat lagi dalam ayat yang berikut, iaitulah larangan daripada bersangka buruk, larangan daripada sifat tajassus. Apa tajassus? Mengintip, dalam ayat yang berikut. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. 5 faedah yang kita nak ambil. Tulis ayat 1 je. Ayat 11. Al-fawaid at-tarbawiyah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mencemu, memperli orang lain. Ayat ini tulis taujihul khitab lil mu'min. Ayat ini Allah tuju kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, jangan kamu menghina. Jadi menunjukkan bahawa
Orang yang mantap iman dia, dia tak akan hina orang. Orang yang mantap iman dia, dia tak akan hina orang. Habis, wa anna faqdahu, orang yang hilang title iman yang mantap, maka orang ni yang menghinakan orang. Jadi kita kena hati-hati. Siapa yang sayang kepada iman dia, sepada sayang kepada kemantapan iman dia, jangan dia menghina orang lain. Sebab hina orang, perbuatan tersebut nampak lemah iman. Na'udzubillah. Faedah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu hina orang lain. Ayat ini hadza min huquq. Ayat ini min huquqil mu'minin, menjadi hak orang beriman. Supaya jangan sekali-kali kita menghina orang, perli orang, sama ada dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, dengan isyarat daripada kita. Tak boleh sebarang bentuk menghina saudara seorang Muslim yang lain, haram, la yajuz. Orang yang melakukan itu, orang yang melakukan itu menunjukkan bahawa dia rasa diri dia sempurna, diri dia baik, kamal, perfect kata orang, maka sekarang itu dia boleh hina orang. Kalau kita tahu kita lemah, kita tak hina orang. Tapi dengan sebab kita rasa kita sempurna lah, kita boleh hina orang. Manakah siapa yang menghinakan orang, orang itu telah terpedaya, terperangkap dengan syaitan. Syaitan mengatakan awak sempurna, awak hina orang lain. Dalam hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in minasyarr, cukuplah seorang itu menjadi orang yang jahat, an yahqira akhahul muslim, apabila dia menghina saudara dia yang Islam. Tulis hadis ni di apa ni, dia kata taqaddama, senang dia taqaddama, telah ditakhrij seluruh hari ini. Baik, an yahqira akhahul muslim, menghina saudara Islam itu cukuplah orang itu tanda orang itu tidak baik. Na'udzubillah. Faedah yang ketiga, asa an yakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang dihina, orang yang diperli, orang yang dianggap tak baik itu, dia lebih baik daripada kita. Maka kata di ulama tadabbur, fihi wujub, kita wajib percaya bahawa orang-orang yang dihina itu mungkin lebih baik daripada orang yang menghina. Boleh jadi. Sebab kita tak tahu. Kita nampak yang zahir je. Kita tidak tahu yang batin dalam hati orang. Nampak orang yang hina orang itu nampak hebat, berintegriti. Kalau dia ceramah, dia bongkar dalam ceramah dia macam betul sangat. Tapi rupa-rupanya kelentongnya banyak. Maka itulah siapa yang nak betulkan hati dia, khulusud dhamair, kita betulkan hati kita, channel kita. Jangan sekali-kali kita menghina orang lain, kita anggap orang lain lebih baik daripada kita. Tadi saya buat analogi dia kan, tengok orang tua, kita kata dia ibadat dulu pada kita. Tengok orang muda, dia tak banyak dosa daripada kita. Maka kita mengatakan semua orang tua baik pada kita, orang muda baik pada kita, kita yang berusaha menjadi orang baik. Yang keempat, Allah kata wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mengaibkan diri kamu sendiri. Jawabnya ayat ini, tahrim, haram menghina orang mukmin yang lain. Sebab apa? Bila kita hina orang, seolah-olah kita menghina kita sendiri. Saya bawa tadi kata-kata ulama salaf, siapa dia hina orang, nanti dia akan dihinakan oleh Allah dengan perkara yang sama. Kata Imam Malik, aku kenal orang yang tak ada keaiban, oleh kerana dia mengaibkan orang, Allah jadikan dia terjebak dengan keaiban. Na'udzubillah. Seorang ulama, Ibnu Sirin ni ayatun fil wara', seorang tokoh yang sangat warak, tapi akhir hidup dia masuk dalam penjara. Orang tanya dia, Syekh, kenapa? Apa dosa kau? Awak ni warak sekali-kali. Dia kata, aku di penjara dengan sebab aku muflis. Dia jual minyak. Minyak tu sampai tak cukup dia punya SOP kebersihan. Jadi dia tak boleh tak pandai nak jual.
Kalau orang lain lantak je jual, tapi dia tak berani jual, takut berdosa, maka dia terhutang dan dia muflis. Dia dipenjarakan. Dia kata, aku dulu berapa puluh tahun dulu pernah aku kata kepada seorang, ya muflis, Allah bayar kepada aku sebelum aku mati. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada mencampak, menghina orang lain. Jangan. Maka larangan-larangan la tanabazu bil aqal, jangan buat gelaran buruk pada orang, lebih-lebih label yang menampakkan orang itu sangat buruk. Sekarang ni tuan-tuan tahulah label apa atas dunia ni. Tak, buat senarai labelkan orang, buat poster labelkan orang, ini semua perbuatan buruk yang mengundang bala besar di sisi Allah Azza wa Jalla di akhirat. Yang terakhir, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa dia tak bertaubat daripada dosa dia, maka itulah orang yang zalim. Taubat ni satu benda yang wajib kita kena buat. Kalau kita hak Allah Ta'ala mudah. Kita berdosa dengan Allah, kita boleh taubat, mengalir air mata. Tapi kalau kita bersalah dengan saudara kita yang Muslim, kaifa natub? Bagaimana kita nak taubat? Jadi ada ulama kata, yang pertama bistihlal, kita kena pergi minta halal dengan dia. Saudara, saya pernah menghina awak dulu. Maaf hai, merah putih mata kawan tu. Awak hina aku. Kita kawan baik. Wal istighfar, kita sendiri kena minta ampun. Wal madhi lahu, kita kena puji balik dia. Dulu kita hina di mana? Di meja ceramah, kita puji di sini. Dalam Facebook, media sosial, puji balik orang tu. Ambil gambar dia sebelah, inilah orang baik, inilah orang jujur. Allah akbar. Saya dulu terkhilaf dengan dia, sekarang saya menyesal. Wa muqabalatan ala zambihi, kita kena, apa yang kita hina dulu, kita puji dia balik. Allah. Panjanglah dalam kalau kita nak baca hadis pula ni. Dan hadis Nabi kata, man kana indahu mazlamatu ya akhi, siapa dia buat kezaliman pada saudara dia atas dunia, falyatahallalhu al-an, kalau dia minta halal, minta maaf sekarang, jangan tunggu di akhirat. Qala ba'dus salaf, kata di para ulama, asbihu taibin wa amsu taibin, kita kena taubat sentiasa. Pagi kita bertaubat, petang kita bertaubat. Bahawanya setiap kali kita rasa bersalah, kita taubat. Wa man lam yatub, Tuhan kata, siapa dia tak bertaubat, orang itu orang yang zalim. Zalim apa? Zalim pada diri sendiri, sebab dia akan letak diri dia di tempat kehinaan yang dia akan dihina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, tiga asas, tiga keburukan ini. La yaskhar, jangan hina, jangan perli orang, jangan menghina orang. Yang kedua larangan daripada apa? Daripada kita mengaibkan orang. Yang ketiga larangan wala talmizu anfusakum, jangan mengaibkan diri sendiri. Yang ketiga la tanabazu bil alqab, jangan buat gelaran buruk kepada orang. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam sidang yang akan. Jangan bersangka buruk, jangan tajassus, mengintip orang. Ini semua ni ada kaitan semua ayat-ayat ini. Insya-Allah inilah yang kita akan bincangkan. Tamatlah kita, insya-Allah kita sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.